Rabbil Alamin. Terima kasih pada pengurusi majlis Tuan Haji Jeffrey. Orang panggil Pak Long kat sini kan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwanu 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Summa amma ba'. Mari sama-sama kita buka majlis barakah ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang berusaha pengusi surau Tok Kali, siapa usahanya, ahli jawatan kuasa suraunya, yang berusaha seluruh ayah-ayah, tok-tok, guru-guru, asatizah, rakan-rakan. Cik Zali pun ada sekali. Ada. Sebab saya daripada kuartus KLIA ni. Lama ni kenal ni. Daripada kuartus Rimah kemarin lagi. Dan juga seluruh yang hadir, ada yang daripada Masjid Jami' Anwar Rembau pun ada. Duduk sini je kan. Kepada ayahanda, ibunda, wan-wan, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang semuanya dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana sudi menjemput saya pada malam ini. Kena betul dengan malam Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka betapa beruntungnya kita pada malam ini Allah berikan kepada kita satu tempoh masa dan juga waktu kita dapat duduk bersama-sama. Dan kita duduk ini bukanlah duduk saja mata saja, tapi duduk ini dia ada manfaat dia, bukan sekadar di atas muka bumi Allah yang sementara ini, tetapi duduk ini tuan-tuan akan memberi manfaat kepada kita sehinggalah yaumul mahsyar nanti akan dihisab. Maka bersyukurlah kita menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallim. Jadi saya nak tanyalah dulu kan, tuan-tuan, tuan rumah, surau, bagi masa kat saya ni, kalau kata sejam pukul 9, saya kena syak berhenti. Kalau kata pukul 8.30 saya kena berhenti dah. Masa ni masa tuan-tuan. Sebab saya nak ambil masa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh bagi sampai pukul berapa? Pukul 9.30 lah. Pukul 9 tak makan pula saya kan ustaz ni. Ada gastrik ni kan, macam-macam lah. Jadi insya-Allah saya cubalah takat mana yang dapat untuk saya sampaikan. Pertama sekali, marilah kita ucap kesyukuran dan banyak kita bertahmid, bertasbih, bertahlil. Saya terkenang dulu masa saya kecil-kecil, tempat surau macam ni lah mula saya belajar mengenal ba, mengenal ta. Tempat macam ni lah yang membina manusia mengenal Tuhan mereka. Inilah surau, inilah tempat yang mana diberkati Allah Subhanahu wa taala. Di sana orang panggil musalla.
ataupun surau lah, mudah orang panggil kan. Jadi Masya Allah, tempat ini bukanlah orang kata tempat yang tidak ada keberkatan, maka dia ini banyak orang-orang yang telah mengeluarkan wang ringgit mereka. Banyak di kalangan mereka ni yang telah pergi dah meninggalkan kita, yang telah berjuang dulu ini dan bermati-matian menjaga agama dan juga bangsa untuk kaum Islam, umat Islam kita khususnya di Rembau ini. Hebat tuan-tuan, kalau sejarah Rembau pernah jadi negara Rembau, memerintah utara dan juga selatan tuan-tuan. Pernah tuan-tuan baca sejarah Rembau ni antara negara tuan-tuan, menjadi stakeholder kepada apa? Daripada utara sana sampailah ke selatan. Hebatnya Rembau ni. Subhanallah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita duduk di sini bukan nak dengar saya mengajak lah. Saya ni tak layak nak ajak ayah-ayah ni. Tak layak nak ajak ibu-ibu. Cuma malam ni kita duduk sama-sama ini, saya ambil satu pesan kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ijlis bina nu'min sa'ah. Beliau ijlis bina nu'min sa'ah, yang bermaksud mailah duduk sebentar, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika umat ketika itu diuji dengan macam-macam fitnahnya. Ada orang mengaku jadi nabi, Islam ada berlaku jadi macam-macam lah, dengan kesibukan dunianya, dengan terpahat dunia dalam hati, takut mati cintakan dunia sangat-sangat ketika itu. Maka Sayyidina Ali kata, mailah sahabat-sahabat, rakan-rakan seperjuangan, mai kita duduk sejam je. Kalau Ustaz John 30 minit, saya sejam je. Sejam sahaja. Mudah-mudahan yang sejam ini dapat kita mengingati amalan-amalan kita, nak sembah kepada Allah Subhanahu wa taala, nak kirim bawa balik menjadi amalan soleh kita dikira kelak. Banyak amalan-amalan yang kita buat, kita tak tahu, ibu-ibu, ayah-ayah, kita tak tahu amalan mana yang Allah Subhanahu wa taala kira dan amalan mana yang Allah Taala tolak dan campak ke atas muka kita. Banyak amalan kita buat, na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila nak menceritakan berkenaan dengan Isra dan Mi'raj ini, dia ada dua perkara kisah yang sangat hebat, sehingga kan Allah rakamkan dalam dua surah. Satu surah Isra, Allah rakam ayat yang pertama lagi, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina, sehinggalah akhir ayat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan surah yang kedua, Allah Ta'ala bawa cerita berkenaan dengan Isra wal Ma'arij. Pernah dengar surah Al-Ma'arij? Ini surah Ma'arij adalah berkenaan dengan Mi'raj. Tak bisa dengar pula Ustaz ceramah ada surah Ma'arij. Tuan-tuan buka lah Al-Quran, ada orang surah Ma'arij. Inilah selalu Ustaz ceramah Isra, surah Isra je, tak pernah cerita pula surah Ma'arij ni, cerita pasal Mi'raj ni. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa hebatnya, agungnya Allah Ta'ala, Allah sebut dengan kalimah subhanallazi asra, maha suci Allah. Sebab itulah disangkal dengan segala fitnah, segala-galanya yang dikatakan oleh manusia sealam ketika itu, mardud, tertolak macam tu. Walaupun di akal mereka tidak dapat menyangkal, tidak dapat memikirkan satu perkara kisah yang sangat luar biasa. Kalau kita tengok rentetan Nabi SAW nak hijrah ni, setahun lagi je Nabi nak pergi ke Madinah, hijratun Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala uji hebat terhadap baginda Nabi SAW, sedangkan baginda Nabi SAW adalah Rasul dan juga Nabi ulil azmi, Nabi dan juga Rasul yang banyak diuji Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan pengiktirafan terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu panggilan yang sangat hebat, ibu-ibu. Allah sebut subhanallazi asra bi 'abdihi, hamba. Dan panggilan ini akan dipanggil, akan diseru kepada mereka. Itulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah seru apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli min ibadi wadkhuli jannati. Siapa tu tuan-tuan? Allah Ta'ala seru, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai hati-hati yang tenang, mari balik kembali. Irji'i ila rabbi, baliklah. Allah Ta'ala panggil kita masuk syurga. Mai masuk, mai balik, jumpa dengan aku dalam keadaan jiwa yang tenang dan dalam keadaan redha, mardiyah. Fadkhuli, masuk semua dalam apa? Syurga Allah Ta'ala. Min ibadi wadkhuli, daripada siapa tuan-tuan? Hamba. Allah Ta'ala panggil kita. Hebat panggilan ni tuan-tuan. Hari ni orang kita panggil hamba ni, pelik yang panggil aku hamba kan. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah panggil hamba. Kenapa Allah tak panggil Muhammad? Bi abdi. Satu panggilan yang sangat mulia yang Allah Ta'ala panggil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tak panggil malaikat dengan panggilan. Allah tak panggil makhluk lain dengan panggilan itu, hanya kepada manusia yang mulia, itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah panggil hamba-hambanya umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi, dan umat-umat yang masuk dalam syurga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan keutamaan yang sangat hebat terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mukaddimah dia, boleh tak tahu? Mukaddimah bau. Tak cerita lagi. Lepas tu tak kenal lagi saya. Kan? Saya kenalkanlah diri saya. Sebelum ni saya di Potters LIA hampir 8 tahun. Lepas tu berhijrah ke Rembau 3 tahun. Sempat di pejabat agama Islam daerah Rembau bersama dengan Ustaz Fadli jadi timbalan dia. Dan kemudian saya ke Majlis Agama Islam. Dan seterusnya sekarang ni masih lagi lah di Majlis Agama Islam, di Pejabat Main Cawangan Senawang. Jadi tuan-tuan kalau nak buat infak, nak buat wakaf, tuan-tuan ni sambil-sambil lah nak buat hibah, nak buat wasiat, insya-Allah boleh telefon saya, minta nombor kat imam. Boleh telefon saya kalau nak tanya pasal faraid ke kan. Cerita slot lain lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya sedikit yang saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan. Nabi kata balighu anni walau ayat, daripada aku, bukan ni. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita ni adalah umat dakwah. Kita tuan-tuan umat dakwah, umat yang perlu sampaikan berita kebaikan, ceritakan berkenaan dengan baginda Nabi. Hari ini betapa malangnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di lidah dan lisan mereka kurang menyebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi untuk menceritakan kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saban tahun Isra dan juga Mi'raj dicerita kepada seluruh manusia. Setiap tahun orang dengar cerita yang sama. Setiap tahun cerita ini datang kepada kita dan berlalu seperti mana angin yang lalu. Tetapi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, sedar ataupun tidak, kita ini berada di akhir zaman.
di akhir zaman. Hari-hari diberitakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjuk kepada kita bagaimana bumi ini sudah bergerak. Bagaimana keadaan bumi ini baru-baru ni Syam dan juga Turki ada lagi tak selamat. Masih lagi duduk dalam runtuhan, tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan. Hari-hari tuan-tuan berlaku macam-macam bencana yang berlaku di atas muka bumi ni tuan. Bagaimana kerosakan-kerosakan yang Allah Ta'ala tunjukkan fasadat min aidihim yang dilakukan oleh tangan siapa? Tangan-tangan manusia sendiri yang merosakkan. Sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kasih kepada Nabi, Allah sayang kepada Nabi, maka umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji juga. Tetapi ujian kepada umat Nabi Allah dah tapih dah. Sebab apa ayah-ayah? Sebab apa ibu-ibu? Sebab Nabi minta ringan. Kalau Nabi tak mohon pada Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita seperti mana umat terdahulu. Umat Nabi Syuaib alaihi salam. Apa berlaku pada umat Nabi Syuaib? Buat apa salah mereka? Salah mereka tipu dalam timbangan. Nampak macam lawak. Faham tak? Tipu dalam timbangan. Beli durian musangki kan? Mahal musangki kan? Timbang-timbang musangki sekilo lah. Tapi dia kira 2 kilo. Tuan-tuan. Jadi hak sekilo tu, la ta'kulu amwalakum bil batil. Allah kata jangan kamu makan harta orang dengan batil. Daging yang tumbuh dalam isi perut mereka, dan isi perut mereka itu tadi tidak ada satu pun isi itu tidak akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana isi itu tumbuh daripada harta dan juga rezeki yang haram. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah uji umat Nabi Muhammad tidak sama ujian seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ibu-ibu? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya peristiwa Isra wal Mi'raj ini, hadiah yang kita selalu dengar, Allah nak bagi hadiah kat Nabi. Betul tak? Peristiwa Isra Mi'raj ni adalah hadiah kepada baginda Nabi. Tetapi persoalannya orang bertanya, hadiah ni kalau kita dapat manfaat tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat hadiah ni, dia kena balik cerita ke orang. Manfaat dapat tak? Manfaat ini kita tidak nampak, tetapi Nabi suruh kita imani dan yakini. Kita tidak nampak apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada baginda Nabi. Kita tidak dengar apa yang diperdengarkan oleh baginda Nabi. Tetapi Nabi turun ke kota Mekah, balik daripada Aqsa sampai ke Mekah pagi itu, baginda Nabi berdiri di hampiran dengan Kaabah. Nabi menceritakan satu persatu peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi cerita bagaimana Nabi imamkan solat bersama dengan para Nabi dan juga Rasul. Nabi cerita bagaimana keadaan Al-Aqsa tu, seperti mana baginda berada di hadapan Masjidil Aqsa. Ini satu mukjizat yang sangat luar biasa yang berlaku kepada baginda Nabi. Contoh saya bagi analogi. Seekor ikan emas, tuan-tuan, duduk dalam balang dia yang besar, ramai ikan emas lain. Lalu ikan emas ni tuan-tuan, ni cerita analogi guru saya lah. Seekor ikan emas ni keluar tuan-tuan daripada rumah tuan-tuan. Tuan-tuan belok ikan emas. Ikan emas ni keluar daripada rumah. Keluar daripada rumah tuan-tuan, pergi ke Pekan Rembang. Dia boleh beli teh hijau, dia beli tom yam, dia pergi makan dulu, dia buat semua. Dia pergi singgah saat Masjid Jami' Anu dengan ceramah maghrib ke apa. Jumpa pula dengan Imam Haji Sulu, dia cerita. Dia pergi jumpa tu, ni ikan emas tak pakai oksigen apa. Sampai semua pusing.
Lalu dia patah balik masuk dalam akuarium. Lalu dia balik cerita kat kawan-kawannya, semalam berlaku pada aku macam ni. Agak-agak ikan mas lagi nak percaya. Confirm hang mati dah. Terjun akuarium tu, klip-pot tak sampai 3 minit hang mati, hang yang nipu lah. Bahasa Kedah dia keluar lah. Tak maaf lah ibu-ibu. Orang kau dah mati. Tak dapat nak hidup lagi wan. Tak apik tu. Bukan nak himpit, tak dapat nak hidup lah. Pokok dek kau lah mati. Pokok dek duduklah dalam tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah yang mana Allah Subhanahu wa taala beri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ujian yang sangat hebat. Antara ujian yang Nabi terima apa? Kematian Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid, seorang isteri pertama Nabi SAW tak kahwin dua selagi mana tak meninggal. Nabi tak isteri Nabi tak meninggal lagi, belum lagi Nabi berkahwin 2, 3 dan juga 4. Kalau nak buat poligami, buat lagu tu lah. Betul lah ibu-ibu. Buih saya duk hidup kerat lagi ni, duk gatai dah. Nak buat sunnah ikut cara Nabi lah. Saya meninggal lah dulu. Ada juga saya meninggal pun abang nikah. Tak boleh. Kan? Siap warning lagi. Pasal apa? Sayang sungguh suami dia bagus. Hari-hari beli cucuk. Pagi-pagi siap minum lah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat hebat terhadap Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja dengan Khadijah berapa lama tuan-tuan? Bawa harta dagangan Khadijah pergi ke Syam. Bawa 50 dagangan buat balik apa tuan-tuan? Habis, tak ada satu pun harta itu yang tidak didagang. Semua itu tak ada sesin, sekupang pun. Nabi boleh dia pun ambil lebihan sikit, beli apa-apa bawa balik. Semua duit yang diniagakan, semua diberikan kepada Khadijah. Tak ada kurang pun walaupun sesin. Hebat Nabi SAW. Kita meniaga tuan-tuan, dah lah letih. Takkan tak boleh beli yang mineral pun. Ambil lah sikit beli yang mineral, tak pergi habak lah. Betul tuan-tuan. Berjalan bukannya dekat tuan, daripada Mekah Al-Mukarramah pergi ke Syam. Jauh perjalanan ni tuan-tuan. Kalau naik bas, saya dulu di Jordan naik bas daripada Karak, Muqtah Jordan tu belajar. Naik bas bawa orang pergi umrah 18 jam. Naik bas, naik sampai terbang 2 jam. Kalau nak sampai ke Syria pula, daripada Karak Jordan nak sampai Syria, ambil masa lebih kurang 12 ke 15 jam. 12 jam lah kira kan. Jadi berapa jam tuan-tuan? 18 tambah dengan 12 jam. Dah hampir 40 jam perjalanan naik bas tuan-tuan. Ni zaman sekarang. Zaman Rasulullah naik unta. Sahabat Rasulullah keluar daripada kota Mekah dan juga Madinah nak sampai ke Muqtah tu, ambil masa berbulan tuan-tuan nak sampai ke Muqtah tu. Bawa unta, bawa kambing nak sampai dakwah ke orang Rom, sampai ke di Muqtah. Raja Rom Alexander suruh apa? Serang mereka. Dia orang datang nak bunuh kita. Depa main nak dakwah, nak sampaikan Islam. Bukan main nak perang, bukan bawa tombak apa pun tuan-tuan. Adalah sikit pisau, sikit-sikit lah tuan-tuan. Tapi bukan niat datang ke Muqtah Jordan itu, yang namanya Muqtah, tempat syuhada kematiannya Ja'far At-Tayyar, Zaid Harithah, Abdullah Rawaha, anak angkat Nabi SAW syahid. Hebat Allah. Dan dimenangi lepas tu Khalid bin Walid yang prajurit tentera perang, lalu dia bawa tentera muslim sehingga mengalahkan tentera Rom. Hebat tentera Islam ketika itu. Tuan-tuan tahu tentera Rom ni pakaian dia macam mana? Trojan dia lah. Baju besi,
Pisau punya panjang tuan-tuan. Tuan-tuan ada rezeki pergi ke Jordan, pergi ke tanah Arab, pergilah satu muzium di Jordan, boleh tengok macam mana alat ketenteraan zaman dulu. Nak angkat pedang kita tak boleh belum. Pedang mereka pun kita 3 orang nak angkat, macam mana nak perang tuan? Saya tak larat nak angkat orang muda. Masya Allah, macam mana kekuatan mental mereka, fizikal mereka. Nabi SAW diuji hebat dengan kematian bapa saudaranya Abi Talib, yang dia menjadi benteng hebat kepada baginda Nabi SAW. Daripada kecil lagi Nabi SAW dijaga selepas kematian ibunya Aminah. Jaga sungguh tuan-tuan. Tetapi dia pergi tidak sempat mengucap kalimah la ilaha illallah. Kita malu tak tuan-tuan? Kita ni tak pernah jaga Nabi. Kita tak pernah pun luka sebab Nabi. Tapi malunya kita tak selawat kat Nabi. Sedangkan bapa saudara Nabi berjuang benteng Nabi, menjaga Nabi daripada orang kafir Quraisy nak bunuh Nabi hari-hari. Tapi Allah tidak berikan hidayah kepada dia. Allah beri hidayah kepada dia. Allah beri hidayah kepada kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekalkan hidayah dan juga taufik kepada kita semua. Amin. Syukur tak syukur ayah-ayah? Syukur. Inilah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesusahan dan juga kepayahan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji hebat sebegitu rupa, dijadikan tahun itu tahun hazin, tahun yang sedih, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih lagi memerintahkan kepada baginda Nabi, wahai Muhammad, kau beri sampaikan kepada penduduk Taif. Saya baru ni pergi bawa umrah tuan-tuan, pergi di Taif. Subhanallah, sejuk sungguh. Ada masjid Sayyidina Abbas, dekat dengan Ma'rakah Al-Badar. Tempat sejuk sungguh, barakah sungguh. Ada perkampungan Nabi Ibrahim, anaknya Ismail. Ada satu masjid Liqaq. Masjid Liqaq ni tempat Nabi SAW keluar daripada orang duk baling di Taif tu. Nabi main berehat di masjid tu. Dan malaikat jadikan batu yang keras tu jadi lembut seperti bantai. Sampaikan tangan bentuk siku baginda Nabi SAW yang mulia masih lagi terpahat. Baik tuan-tuan, pergilah ziarah umrah nanti. Nak bagi tahu kepada tuan-tuan, Nabi SAW betapa cinta je kepada umat, betapa kasih je kepada kita ini. Nabi SAW ada kata pada Allah, ya Allah, tak apalah, aku dah teruk dah diuji ni, sering meninggal. Ni bahasa saya lah. Pak saudara aku pun semua meninggal ni, nak resign. Nabi SAW berjiwa hebat. Nabi SAW berjiwa hebat. Nabi SAW mempunyai kekuatan zahir dan juga batin, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan baginda Nabi SAW diuji dengan dihujani batu-batu penduduk Taif. Nabi datang dengan sahabat sampai berdua. Nabi dibaling, bukan disambut macam tuan-tuan sambut saya tadi tuan-tuan. Mai kat surau Tok Kali kena baling dengan batu. Nabi SAW sampai nak bagi tahu la ilaha illallah, ta'budullah, sembahlah Allah Taala, mengucaplah kalimah la ilaha illallah, la tusyriku bihi syai'a, jangan kamu syirik kepadanya satu pun. Apa yang Nabi SAW, Nabi sampai macam tu, bagi cakap macam tu, bukan Nabi buat main sound besar-besar tuan.
Bising kacau orang, bagi tahu cerita macam tu. Tapi apa balasan penduduk Taif? Ketika itu dibaling anak-anak ni, anak-anak kecil ni tuan-tuan, dia orang set up, siap-siap lah. Sampai dia Muhammad, budak-budak ni baling dengan najib-najib. Ada baling najib, ada baling batu, sampai berdarah Nabi SAW. Bukan orang tua-tua buat lagi. Budak-budak sedih tak tuan-tuan? Hina sungguh Nabi SAW dibuat macam tu. Dipanggil anak-anak kampung mai, budak-budak semua, kita baling dia, kejam dia. Hina sungguh orang buat Nabi ketika itu. Tapi baginda Nabi SAW tersandak di sebatang pohon tamar. Jibril datang kepada baginda Nabi, minta kat Nabi, wahai ya Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah, dikenali langit dan juga bumi, sanggup mereka buat kepada kamu ya Rasulullah. Baginda Nabi SAW muka yang tenang. Kalau kita tuan-tuan kena nampak sedih pun cukup dah. Teringat tuan-tuan, kena jentik pun cukup dah. Teringat 10 tahun pun hilang. Sampai tua ingat. Jibril kata, ya Rasulullah, aku nak ambil bukit Uhud. Jibril nak ambil bukit Uhud tu, ya Rasulullah bagi izin je, sebut ya, aku akan ambil gunung Uhud, dubuh kat belakang mereka semua, tenggelam macam mana umat Nabi Lut kan tenggelam Nabi. Allahu Akbar. Contohlah, sebi contohlah. Kena gunung Uhud tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Mekah tengok gunung kan, besar kan, cuba jatuh tuan-tuan, mau jadi apa? Kawah tuan-tuan. Habis berkawah. Subhanallah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu kata apa? Biarkan mereka. Sungguhnya daripada tulang sulbi anak-anak mereka nanti yang akan lahir daripada sulbi mereka mungkin beriman kepada Allah. Ini harapan. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang satu perkara yang sangat luar biasa yang kita tidak mampu. Itu diuji. Sampai macam tu pun Nabi boleh pandang satu perkara yang luar biasa. Sebab tu cara fikir kita takkan sama macam Rasulullah. Macam mana nak sama fikiran Rasulullah yang sangat mulia ini? Kita nak ikut yang paling terbaik yang Allah Ta'ala bagi. Adabani Rabbi fa ahsan. Sebab tu Nabi kata ikutlah. Kerana adab aku adalah sebaik-baik adab yang Allah Ta'ala kurniakan, ajarkan kepada aku. Gurunya Nabi Allah, iaitu malaikat, menyampaikan segala firman-firman Allah biwasitatil Jibril, melalui Jibril. Ada masa Allah direct dengan Muhammad Rasulullah. Ada masa Allah direct dengan Nabi Muhammad. Ada waktu melalui dengan malaikat Jibril. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah kehebatan, kemuliaan. Diuji hebat sebegitu tuan-tuan. Nak azan dulu kan? Kau nak teruskan? Nak azan dulu. Kalau nak azan dulu boleh kita bagi ruang azan. Teruskan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallim diuji sehebat sebegitu, tetapi hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap. Perjuangannya, walaupun kehebatan, kesusahan, kesulitan, bukan cerita malam ni nak makan apa. Tuan-tuan masuk sedap tuan-tuan. Saya sampai-sampai tadi tengok masak lomak cili api. Tengok ada daging salai, tak tahu daging salai kan. Masya-Allah. Rombau ni tuan-tuan, saya datang dulu kecil tuan-tuan. Sekarang besar kan. Keluar bukan salah rombau, salah saya lah. Suka nak makan masak lomak ni tuan-tuan. Masya-Allah. Suka kat Negeri Sembilan. Sebelum ni duk Kedah makan singgang. Duk singgang tuan-tuan, ikan apa? Ikan temenung dengan singgang. Kuruh datang Negeri Sembilan tuan-tuan. Hari-hari lomak kan. Sedap tuan-tuan. Terima kasih tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita nak ambil tuan-tuan peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj. Kita dah masuk dah tuan-tuan. Nabi dah diuji. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, diperintahkan untuk pergi ke Madinah, keluar daripada kota Mekah. Nabi SAW dan juga penduduk Islam ketika itu tuan-tuan, umat Islam waktu tu bukannya orang hebat-hebat tuan-tuan. Ramai di kalangan mereka ni orang-orang yang lemah, tetapi mereka menjadi orang luar biasa. Bilal bin Rabah, Asma, orang-orang yang hamba abdi, orang-orang yang tak ada duit, orang yang tak ada pangkat, orang tak ada nama, tak dikenali. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengenai bulu siapa, hang rupa macam mana, hang datang dari mana. Iman ini Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang dia kenal. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ujian yang hebat, ujian anak-anak umat Islam ketika itu, muslimin ketika itu diuji hebat dengan tak boleh makan, dengan dibelenggu, dengan dihambat, setiap malam tak boleh nak tidur lena, setiap hari nak makan pun susah, nak beli pun orang tak nak jual, nak makan pun orang. Ayo, zaman Rasulullah diuji. Bukan sekadar Rasulullah, umat Islam ketika itu, sahabat-sahabat Rasulullah ketika itu. Allahu Akbar, diuji hebat tuan. Anak-anak dara ditangkap, diperkosa, diperlakukan macam-macam kepada umat Islam ketika itu. Nabi, sahabat, para sahabat jaga kesabaran, kekuatan iman mereka bertambah. Makin bertambah keimanan mereka, makin diuji, makin bertambah iman mereka. Kita tuan-tuan makin diuji, makin jatuh tuan. Makin jatuh, lemah. Lain kali tidur. Sahabat Rasulullah bersama dengan Rasulullah lagi diuji, lagi kuat, lagi diuji, lagi kuat. Sepatutnya tuan-tuan kita mengambil resam hati. Makin tinggi, makin tunduk. Dengan ujian badai, angin, makin dia tunduk dia tu dengan kekuatan dia. Walaupun batang dia bukannya batang pokok pun. Tuan-tuan fikir pak, tak ada apa pun dalam tu. Duk fikir-fikir takkan padi ni boleh tahan lagu tu. Bukannya sari. Kuat dia bertahan. Demi apa? Demi hasil yang lumayan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW diuji hebat sebegitu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada baginda Nabi SAW dalam peristiwa yang kita nak cerita ni, Isra dan juga Mi'raj ni tuan-tuan. 9.30 rasa habis ni tuan-tuan. Baru Isra tuan-tuan. Belum cerita lagi Nabi jumpa siapa. Dah kita pendek lah tuan-tuan, kita pun nak makan. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi daripada Makkatul Mukarramah, Nabi berjalan menaiki apa tuan-tuan? Itulah kenderaan yang Allah Ta'ala jadikan kepada Nabi, Al-Buraq. Orang panggil buraq. Dalam istilah dia barkun. Barkun ni apa? Kilat. Tapi dia Allah Ta'ala cipta dia daripada kilat, bukan api. Laju dia tu. Sepantai kilat. Macam tuan-tuan tengok pokok tuan-tuan kena kilat kan. Sebelum kena ada terkejut dulu. Bunyi guruh. Kilat tak main lagi, bau guruh. Zap. Tak nampak pun, dengar guruh je. So apa? Sangat. Sepantas kilat. Barkun. Jadi binatangnya diriwayatkan baginda Nabi SAW beritahu pada sahabat tidak tinggi setinggi himar dan tidaklah serendah bagat. Tidak setinggi bagat dan tidak serendah himar. Bagal ni tuan-tuan, dia kahwin, kacukkan daripada himar dengan kuda. Jadilah bagal.
Lebih kurang macam kuda lah. Tapi kuda kita ni lebih kurang macam tu lah. Tidaklah tinggi macam bagal, tak lebih daripada tu, tidaklah serendah seperti tengah-tengah. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan, jadikan buruk ni dah lama dah tuan-tuan. Nak bawa siapa? Tugas dia bawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertemu siapa? Daripada nak bawa Nabi SAW sampai daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Lepas tu Nabi naik siapa? Nabi naik ke langit pertama, kedua, ketiga bersama dengan Jibril. Nabi tambat buruk dekat pintu Masjidil Aqsa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tunggangan dia buruk ni ada ramai ni, bukan sedikit buruk ni tu. Banyaknya Allah Taala jadikan buruk dalam syurga. Allah perintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, pergi ambil seekor buruk ini, bawa dia bertemu dengan baginda Nabi dan bawa baginda Nabi sampai ke Masjidil Aqsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu. Subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah Isra dan Allah rakamkan dalam surah Al-Ma'arij. Tuan-tuan boleh tengok betapa ujian-ujian, cerita-cerita yang saya akan sampaikan sedikit demi sedikit kepada tuan-tuan ini, mudah-mudahan mengambil iktibarlah kita. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril telah memilih di kalangan buruk yang banyak itu tadi, ada satu ekor buruk yang lain daripada buruk-buruk yang lain. Buruk lain gembira, dia saja yang bersedih daripada saat kelahiran. Satu buruk aja. Jutaan buruk yang lain, ratusan buruk yang lain, semua gembira, bersiap sedia dah. Gembira nak pergi bawa baginda Nabi. Tetapi ada satu buruk daripada saat dia lahir sampailah saat dia bertemu dengan Jibril. Jibril tengok buruk tu, kenapa buruk ni nangis, yang lain semua bergembira? Kami bergembira sebab nak bawa baginda Rasulullah. Penduduk bumi tak kenal Nabi kita. Yang kenal Nabi, penduduk yang berada di langit, yang berada dalam syurga. Betapa rindu, betapa kasih, betapa sangat merindui, menanti nak jumpa, nak bertemu. Kasih sungguh. Kita ni tuan-tuan, kasih kepada Nabi SAW tak sama lagi macam buruk. Tuan-tuan hari-hari menangis, hari-hari gembira. Buruk lain gembira, nak jumpa Nabi gembira semua. Ada sekok ni menangis sungguh, rindu kat Nabi SAW. Lalu Jibril kata, kamu dipilih, jom. Dan kamu dipilih, subhanallah. Buruk yang menangis ni tadi, ni bukan cerita apa? Cerita khurafat kan? Ni cerita sebenarnya. Allahu Akbar. Buruk itu dipilih dan dibawa bersama dengan Jibril bertemu dengan Rasulullah SAW di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Dan dibawa baginda Nabi SAW sampailah di Masjidil Aqsa. Nabi SAW ada riwayat kata Nabi SAW solat bersama dengan imam, bersama dengan makmum-makmum, di antaranya Nabi dan juga Rasul. Subhanallah. Nabi dan juga Rasul-Rasul yang lain, Nabi menjadi imam. Ada riwayat yang kedua mengatakan Nabi SAW solat dengan Nabi dan juga Rasul-Rasul lain. Setelah Nabi selesai bertemu dengan Allah, turun ke Masjidil Aqsa, Nabi solat. Tak ada masalah lah tuan-tuan. Dua pandangan tu kita boleh terima. Nak ambil pandangan yang pertama pun boleh, nak ambil pandangan yang kedua, yang penting Nabi menjadi imam terhadap bersama dengan Nabi dan juga Rasul-Rasul yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perjalanan baginda Nabi SAW daripada kota Mekah sampai Madinah, sampai ke Taibah Madinah itu, lalu sampai ke Tursina. Di mana tuan-tuan? Tempat Nabi Musa bertawajuh pada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah Taala turunkan kitab Nabi Musa. Tu tempat kat Mesir tu, di Tursina. Perjalanan tuan-tuan. Dan hingga Baitul Laham,
tempat Nabi Isa dilahirkan. Subhanallah, perjalanan laju sekelip mata sampai. Nabi kata, sekelip mata, sepintas laluan, cepatnya sampainya di situ. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Nabi SAW ni masuk. Nabi nak cerita, dan Nabi cerita satu persatu di antara perkara-perkara yang berlaku ketika mana Nabi SAW berjalan tu, sekelip mata tu, berbagai peristiwa Nabi SAW diperlihatkan. Peristiwa bila? Isra. Nabi diperlihatkan. Lihat ni, Nabi rasa ni betul ke tak betul? Dengan tubuh dan badannya, dengan mata panca indera, dengan akal yang waras. Bukan Nabi mimpi, tuan-tuan. Bukan Nabi bayang-bayang tak. Ini Allah Ta'ala bagi kepada baginda Nabi SAW. Inilah yang dikatakan mukjizat. Antara mukjizat yang terbesar, nombor 2 adalah Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW diperlihatkan ketika mana Nabi SAW dalam peristiwa Isra' ni tadi, Nabi nampak satu kaum, dia duk tanam pokok, tuan-tuan. Dia duk tanam pokok, tiba-tiba dia letak saja pokok, contoh dia tanam padi lah, ataupun musang king ke, kat rumah ni ada blackthorn, insya-Allah. Tanam blackthorn, tuan-tuan. Tiba-tiba lepas tanam tu terus dapat hasil. Baru letak biji blackthorn saja, tuan-tuan. Bukan blackthorn yang 3 tarah 4 tarah dah. Baru letak biji. Letak biji ya, tuan-tuan. Terus Allah Ta'ala berikan hasil. Letak lagi dapat hasil. Letak lagi dapat hasil. Letak lagi dapat hasil. Subhanallah. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah mereka ni, apa amalan mereka ni, apa perbuatan mereka ni waktu hidup, wahai Jibril? Jibril kata, ya Rasulullah, inilah di kalangan umat kamu, hidup di dunia dulu mereka berjuang di jalan Allah. Susah payah urus masjid, susah payah jaga orang musalla, susah payah jaga orang surau, ajak orang main masjid, buat program, bukan senang. Betul tak? Susah, tuan-tuan. Bukan senang, tuan-tuan. Kita bukan mampu nak buka hati orang. Kita bukan mampu nak ajak ibu-ibu datang malam ni. Saya tak mampu, tuan-tuan. Pengurusi tak mampu, tuan-tuan. Yang tuan-tuan datang penuh pada malam ini bersama dengan Ma'alaika Rahmat yang datang, tuan-tuan, nak bagi pahala kepada tuan-tuan pada malam ini. Kita cerita peristiwa yang sangat hebat ini. Kita cerita berkenaan dengan tubuh badan baginda Rasulullah, peristiwa mukjizat yang sangat besar. Semua ni, tuan-tuan, pahala Allah nak mengalirkan kepada diri tuan-tuan setiap orang. Sebab itulah baginda Nabi SAW bagi tahu hebat sungguh mereka ini, sehingga kan Allah Ta'ala bagi kepada mereka gandaan 700 habbah. Tu dia, tuan-tuan. Allah bagi apa? 700. Tak nak, tuan-tuan. Ni berjuang jalan Allah. Kita mungkin tak mampu, tuan-tuan, nak bawa barang nak pergi ke Palestin. Barang habis orang tembak sekali, tuan-tuan. Nak bawa beg Schengen ke apa, tak mampu, tuan-tuan. Bukan kita, tuan-tuan. Tapi apa yang kita mampu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita mampu untuk berdakwah, sampaikan kebaikan, mengajak fastabiqul khairat, ajak orang ramai-ramai buat kerja amal baik ini. Ajak orang datang masjid, buat majlis kerakyatan, masak sama-sama, pergi ziarah, datang. Hak mana duk? Saya minum air sikit. Yang datang daripada pagi tadi, ibu-ibu datang. Yang mana kait buah kelapa. Yalah, ni tak beli dah buah kelapa kan. Tak kait buah kelapa dah, beli kat pasar ya. Tapi mana nak tahu, mereka nak bagi saya rasa kan. Kait buah kelapa kan. Halal semua tu, tuan-tuan. Allah Ta'ala balas.
Allah Ta'ala bagi ganjaran 700 kali ganda. Nabi nampak dengan mata Nabi SAW. Buah satu dah naik pokok, dah tumbuh cabang-cabang. Allah bagi 700, tambah lagi satu, naik lagi 700. Itu dia juga. Daripada satu pecah 10, daripada 7 tu pecah setiapnya 100. Jadi 700. Setiap 700 tu Allah Ta'ala bagi buah kat tangkai. Banyak pahala orang sabilillah hari ini berjuang jalan Allah ni, tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pukul 9, tuan-tuan. Boleh kan ni nak habis ni? Agak-agak dah penat ke boleh lagi ni? Boleh lagi nak? Saya risau tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lapak tak apa, kita berhenti. Kita sambung lain masa pula. Saya risau. Saya ustaz ni dia kena masuk diri kita duk lapar ni tak? Kami lapar ni. Seterusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dalam peristiwa itu, Nabi terbau satu baungan yang sangat wangi. Nabi bau siapa? Nabi bau. Tanya pada Jibril, siapa wahai Jibril? Itulah bauan masyidah, wangi sungguhnya. Duk dalam syurga. Tuan-tuan, berapa jauh syurga ni kan kat dunia ni? Jauh tuan-tuan. Syurga tuan-tuan, Nabi dah bau dah dalam perjalanan Isra ni daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi bau dah wangian masyidah duduk dalam syurga. Tuan-tuan rasa bau dia macam mana? Wangi sungguhlah tuan-tuan. Orang yang duduk syurga yang dapat bau. Jadi tuan-tuan, kita doa mudah-mudahan kita semua Allah Ta'ala kumpulkan dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Ada dalam ni kan nak duduk dalam neraka walaupun kita buat dosa. Mana ada orang nak duduk dalam neraka tuan-tuan? Kami mana mampu. Sebab itulah Imam Ghazali keluar syair apa? Ilahi lastunil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirun dzambil azimin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini antara orang-orang wali Allah, kekasih Allah. Dia orang lain hubungan dia dengan Allah, cintanya mereka, kenalnya Allah Ta'ala. Tapi hari ini sedihlah orang kata bila kita syair macam ni, baca macam ni bid'ah, baca macam ni boleh syirik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah hari ini fitnah pada kita. Orang soleh ni tuan-tuan, dia ambil lilin. Orang sekarang ni ambil peti api, bahasa Arab panggil gedah. Ambil peti api, ambil lilin, letak jari tuan-tuan. Rasa api lilin pun tak dapat nak bertahan. Sebab itulah Imam Al-Ghazali dia keluar syair ni. Dia pegang lilin, letak jari. Ku tak tahan dengan api dunia ni. Macam mana ya Allah? Sebab itulah mereka ni kata, aku tak layak nak masuk dalam syurga-Mu ya Allah. Aku tak mampu nak masuk dalam neraka. Bukan nak duduk kat koridor. Apa faham lah. Nah ni kat dia orang hak geng-geng tak faham ni lah. Maksudnya apa? Kita ni dengan Allah Ta'ala ni, betapa kita ni minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beradabnya mereka, berakhlaknya mereka, menjiwai. Hari-hari mereka duk cari macam mana nak Allah pandang mereka. Kita ni hari ni, hari-hari duk fikir macam mana orang nak pandang kita. Macam mana orang nak bagi KPI yang terbaik untuk kerja kita hari-hari. Tapi mereka ni, kekasih Allah ni, orang yang sentiasa zikir, hatinya, lidahnya basah,
zikrullah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada mereka melakukan perbuatan maksiat, sentiasa fikir bagaimana Allah nak kasih pada Allah, nak semai cinta Allah. Kita salah faham pula dengan mereka. Sebab apa? Kejahilan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW nampak lagi satu kumpulan orang yang sedang memecahkan kepala mereka. Ambil kepala ni tuan-tuan, bukan saja-saja orang suruh, memang dia buat tuan-tuan. Dia pegang kepala dia hentuk kat dinding. Dia ambil kepala dia hentuk kat bumi. Apa saja yang ada yang boleh pecah tuan-tuan, dia hentuk kepala dia. Dia pegang kepala dia hentuk. Dia pegang kepala dia hentuk. Nampak lagi di kalangan mereka tuan-tuan, perut ni sebesar-besarnya, seperti mana sebesar gunung Uhud. Duk bawa tuan-tuan perut ni. Perut saya memang besar tuan. Wah, yang tengok. Malu saya. Depa makan harta daripada harta anak yatim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi tanya pada Jibril, wahai Jibril, kenapa mereka ni duk pecah kepala ni tuan? Jibril kata, wahai Rasulullah, demikianlah mereka ini ketika mana mereka itu adalah orang-orang yang berat kepala mereka untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat tuan, kita nak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana nanti tuan-tuan, kita pecah kepala kita sendiri. Actionnya kita dengan Allah, act-nya kita, orang Kedah kata act. Pakcik dah yakin dah, kena cepat ni insyaAllah. Cepat. Boleh, siapa nak berdiri boleh tuan-tuan, jangan risau. Ustaz tak apalah duduk atas kursi, kami nak duduk bawah ni, lengoh dah ni, cepat habis sikit. InsyaAllah. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana Nabi SAW jumpa lagi satu kaum, ada orang lelaki, ada orang perempuan, yang mana mereka ni tuan-tuan duduk atas meja hidang elok-elok, lelaki dan juga perempuan, cantik-cantik, duduk hidang makanan sedap-sedap. Tapi lelaki dan wanita ni berebut ibarat seperti apa? Kebuluran sungguh-sungguh nak makan. Dia orang pilih daging busuk yang berada di bawah-bawah lantai. Nabi pelik tengok apa jadi ni. Pelik sungguh, atas meja kursi ni, atas kursi yang panjang, ada meja yang panjang ni, penuh makanan yang sedap. Tetapi mereka lelaki dan wanita ni tuan-tuan berebut, bergaduh, berbunuh-bunuhan semata-mata tuan-tuan nak makan daging yang busuk. Pelik tuan-tuan. Inilah benda yang berlaku kepada kita di sini. Lalu tanya Jibril, Nabi SAW bertanya kepada Jibril, itulah lelaki dan juga perempuan yang melakukan zina di dunia dulu, tetapi tidak bertaubat. Ada yang halal di rumah, tetap mencari perkara yang haram. Sama juga seperti mana wanita. Hari ini berlaku tak berlaku? Berlaku. Wa'iyadzubillah. Mudah-mudahan tuan-tuan siapa yang lihat video ni, marilah sama-sama kita bertaubat. Mohon ampun, masa dan waktu ni tak sampai mana tuan-tuan. Sekelip mata tuan-tuan. Sebab itu saya baca tadi, Ijlis Bina Nu'min Sa'ah. Sa'ah sejam ni tuan-tuan, kata ulama, kata pengkaji, 1 jam di alam mahsyar mengambil kira hampir 63 tahun di muka bumi. Sejam di mahsyar. Umur Nabi 63 tahun. Kita nak duduk kat mahsyar sejam. Kita duduk kat bumi 63 tahun pun jenuh dah tuan-tuan. Macam-macam dah berlaku tuan-tuan. Tu baru masa di mahsyar. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata kat kita dalam surah At-Takasur. Lepas tu saya baca tadi. Allah sebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Nanti balik buka terjemahan. Allah kata, sungguhnya hampa ni dah dibuai mimpi. Alhaakumut takasur. Hampa dah kena tipu dah. Hampa dah kena mimpi dah. Hampa duk mimpi lama panjang sangat.
Mimpi dengan takatsur, harta benda, pangkat, jawatan, anak-anak, sehinggakan segala itu menjadi mimpi kamu. Lalu Allah kata, waktu ni hampa baru sedar, hatta zurtumul maqabir, sehinggakan waktu mana Allah kata kita sedar sungguh-sungguh, kita sedar waktu bila? Kita sedar waktu kita duduk kat dalam kubur. La ilaha illallah, aku baru bangun mimpi rupanya. Duk gabuh-gabuh mata, aku duduk kat mana ni? La tu baru sedar. Absarna wa sami'na farji'na na'man salihah inna muqinun. Kita duk baca, imam duk baca pagi-pagi Jumaat. Kan? Rabbana absarna, ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini aku duduk kat padang mahsyar ya Allah. Hari ini aku duduk di liang lahat ya Allah. Aku dah nampak ya Allah. Aku dah dengar ya Allah. Kita kata kat Allah macam tu. Tu Allah sebut dalam Quran. Rabbana, wahai Tuhan kami. Mata kita, kepala kita, kata ulama, tunduk setunduk-tunduknya di atas padang mahsyar nanti. Kepala kita berada di tanah nanti, setunduknya kita kata pada Allah, ya Allah, ya Tuhan, aku dah nampak ya Allah, aku dah lihat ya Allah. Bagilah can aku nak balik ke bumi. Farji'na na'man salihan, aku nak buat satu amal. Inna muqinun. Apa dia amal tu? Na'man salihan, aku nak buat sedekah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kena laju ni dekat. Sebab apa nak bagi tuan-tuan jadi segak balik? Ustaz Nabi ni. Tak habis lagi setengah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak satu kaum yang mana mereka ini duk cakar muka mereka, kuku yang panjang, cakap muka, cakap mata, cakap telinga, cakap habis kuat-kuat tuan-tuan. Bukan orang suruh, diri sendiri buat. Bukan orang lain buat. Bukan Nelofa ke? Minta maaf. Bukan Fatamin, minta maaf. Bukan siapa-siapa suruh tuan-tuan. Bukan Tok Bilal suruh, Tok Imam suruh tuan-tuan. Kita sendiri buat. Kuku kita, cakap muka kita. Ni bukan cerita dongeng tuan-tuan. Nabi nampak. Benda ni halusinasi ya. Bukan halusinasi. Dah macam apa? Menteri Kedah cakap pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lalu mereka ini tuan-tuan, kata Jibril, orang yang memakan daging manusia. Mereka ini selalu kat dunia ni tuan-tuan mengumpat. Cakap muka makan, cakap muka makan. Mengumpat, menjatuhkan air, buat fitnah tuan-tuan. Hari ni tak perlu kita nak fitnah mulut tuan-tuan. Guna media masa hancur orang. Kan hari ni tuan-tuan tengok tuan-tuan, di negara kita ini alhamdulillah lagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke Korea, pergi ke luar-luar negara Jepun tuan-tuan, berapa ramai hari-hari statistik menunjukkan mereka bunuh diri. Sebab apa? Dimalukan. Sebab apa? Fitnah. Sebab apa? Macam-macam. Kerana apa? Tiada pergantungan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi SAW memperlihatkan nampak satu kaum yang sedang menggunting lidah dan bibir mereka dengan gunting besi berkali-kali, tidak berhenti mereka. Setiap kali digunting, lidah tu tumbuh balik, gunting lagi. Allah Akbar, macam mana? Ibu-ibu tokok gigi pun sakit. Baru teringat lagu Piramli. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Pandai Ustaz nyanyi. Bolehlah sikit-sikit. Ni nak kata sakit tu baru gigit setahun sekali. Sebab apa? Sakit pun sakit. Ada yang makan sedap tergigit lidah. Oh sedap, sungguh tergigit lidah. Sebab apa? Sedap sungguh makan. Ini bukan sebab makan tuan. Bukan sebab makan itu. Sebab apa? Nabi tanya pada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka tu? Mereka inilah yang suka duk jatuhkan maruah orang, air muka orang. Sebab itu hati-hati suami, jangan jatuh air muka isteri. Dan hati-hati wahai isteri, jangan jatuhkan air muka suami. Itu yang ada dalam rumah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW berjalan lagi dalam Isra itu. Nabi diperlihatkan seekor lembu yang sangat besar. Lalu sampai satu lubang kecil. Lembu itu nak masuk dalam lubang tu. Sampaikan masuk tak masuk. Masuk tubuh dia. Hancur berkecai lembu tu tuan-tuan. Masuk satu lubang yang kecil, lembu yang besar masuk dalam lubang yang kecil. Hentuk kepala, hentuk, berdarah berkecai ni. Masuk dalam lubang, masuk. Apa yang tinggal? Nabi tengok, ya Allah, dahsyat yang berlaku, dahsyat. Lalu Nabi tanya pada Jibril. Jibril kata, itulah manusia yang mana di dunia ni yang fil ardi marah. Di dunia ni dia berjalan dengan pakaian Allah. Faham tak? Dia tak kabur. Dia berjalan, dia pakai pakaian Allah. Dia tak kabur, dia buka. Na'udzubillah min zalik. Janganlah kita ada dalam golongan yang seperti. Lalu saya pendekkan cerita tuan-tuan. Lalu baginda Nabi SAW selepas solat, ada riwayat kata lepas solat, ataupun nak guna riwayat yang kedua, Nabi SAW tak solat dulu sebelum naik Mi'raj. Nabi SAW didatangkan. Nabi tengok tu rasa haus, rasa ya Allah, kita tengok rasa pedak lah, rasa apa. Nabi pun rasa haus, rasa haus, kehausan Nabi SAW. Lalu datang seorang wanita bawa satu susu dan juga arak. Lalu Nabi SAW memilih susu, tidak minum arak. Nabi minum susu. Jibril kata, subhanallah, kalaulah baginda Nabi SAW memilih arak, maka rosaklah umat. Lagi rosaklah umat kamu, wahai Muhammad. Maka kamu memilih minuman fitrah, itulah susu. Nabi SAW dibasuh hatinya, dibasuh dengan air Zam-Zam. Ketika mana Nabi SAW sebelum dinaik ke Sidratul Muntaha. Sebelum naik Sidratul Muntaha, Nabi SAW dioperate, dibasuh dengan air Zam-Zam, dibuang darah kotor. Dan Nabi SAW dikhitam dengan kitab An-Nubuwah. Lalu Nabi SAW didatangkan Mi'raj. Nabi SAW Allah Ta'ala datangkan Mi'raj. Macam mana? Tak boleh kita bayang. Tuan kena yakini dan iman apa yang Nabi cerita. Didatangkan dengan Mi'raj seperti mana tangga, tuan-tuan. Kata-kata nak kata tak boleh, tuan-tuan. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila mana dibentangkan Mi'raj itu, Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan kepada pintu langit dunia. Itulah pintu Hafzah, nama pintu. Itu sangat cantik dia punya Mi'raj itu. Kata ulama, pintu itu dibawa daripada syurga. Tangga-tangga itu dibawa daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Jibril naik ke atas tangga pertama, lalu terangkat ke pintu langit dunia. Jadi kita nak faham, serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Bila mana Jibril naik, dia tangkat pintu tangga yang pertama, terus terangkat ke pintu langit ini. Kemana anda? Itulah persoalan orang jahiliyah. Macam mana? Mustahil Nabi nak naik satu malam nak sampai ke Aqsa pun dah mustahil. Macam mana nak naik ke langit lagi? Perjalanan hampir 4 bulan perjalanan daripada Mekah ke Aqsa. Nabi boleh pergi satu malam sahaja, balik dan pulang. Ceritakan berkenaan dengan Mi'raj, cerita pula berkenaan dengan Isra dan juga Mi'raj dengan lengkap dan detail. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran satu persatu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peristiwa ini, di langit yang pertama, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan para anbiya, nabi-nabi,
jumpa dengan nabi-nabi yang diuji Allah hebat, dan Allah jumpa akan nabi dengan manusia yang pertama Allah ciptakan itu Nabi Adam, dan manusia yang kedua yang paling hebat juga antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Masuk ke langit yang kedua, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Masuk ke langit yang ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Masuk langit kelima, Nabi Harun. Dan yang keenam, naik tangga ke langit keenam, bertemu dengan Nabi-Nabi seterusnya, Harun, Idris dan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa berkata, angkatkan kepada kamu. Ada riwayat kata Jibril beritahu kepada ya Rasulullah, angkatkan, dongakkan kepada kamu, kepala kamu ya Rasulullah. Lalu ketika mana Nabi SAW mendongakkan kepala, lalu diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi nampak ada hampir 70,000 umatmu yang masuk syurga bighairil hisab. Masuk syurga tanpa hisab. Nama tak kena timbang dulu, tak kena sirat dulu, tak kena jalan kat padang mahsyar yang begitu lama tempohnya, duk cari Nabi tak jumpa-jumpa. Subhanallah. Sikit terus masuk syurga. Berapa ramai? 70,000 umatmu wahai Muhammad masuk syurga tanpa hisab. Ini gembira. Betapa gembiranya Nabi SAW diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala, baginda diperlihatkan umatnya masuk ke dalam syurga. Umat Nabi ini special. Umat lain tak dapat. Umat Nabi Muhammad Khatimul Anbiya wal Mursalin. Ada masa 10 minit lagi. Nanti 9.30 ibu-ibu insya-Allah. Tak selesai. Ustaz kena panggil lagi. Insya-Allah kita habis. Di langit yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam peristiwa Mi'raj ini, Nabi SAW naik langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah. Allahu Akbar. Nabi bertemu dengan kakeknya, bertemu dengan Tok Wan. Sebab itu dalam solat kita, itulah yang kita duk sebut tu hari-hari tu, itulah ucapan salam Nabi kepada Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bagi salam pula kepada Nabi Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Kita duk baca tu. Yang kita duk baca itulah percakapan perbualan ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Wan. Allahumma salli alaihi wasallam. Nabi Ibrahim Khalilullah. Khalil ni maksud apa? Kekasih Allah. Lalu ketika mana Nabi Ibrahim ketika itu sedang bersandar di Baitul Ma'mur, dihadapi oleh beberapa kaumnya. Lalu kepada Rasulullah Nabi Ibrahim bersabda, engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allahu Akbar. Ini special kan? Nabi Ibrahim kakeknya Tok Wan Nabi SAW sendiri bagi tahu bukan Nabi lain. Muhammad, malam ni Allah nak jumpa kamu. Nabi-nabi lain tak dapat bertemu macam tu. Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima, baru bercakap-cakap saja. Nabi Allah terus bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hebat kan? Kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad, kehebatan yang Allah kurniakan ketika mana Nabi Adam alaihissalam wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah kata, wahai Adam, aku berikan ilmu kepada kamu, aku kenalkan kepada kamu semua nama-nama. Kita nama anak pun tak ingat kan? Nama cucu pun lupa. Nabi Adam Allah kurniakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Segala benda tok nenek yang ada kat bumi ni, bukan kat bumi yang ada kat langit ni, yang ada kat dalam perut bumi ni, yang ada dalam wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua ada. Dan benda tu ada kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak hebat Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mulia. Allahu akbar. Sebab itu orang yang kenal Allah, orang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala, mereka berubudiyah dengan Allah taala, tak kira orang cakap apa, hatinya tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu baginda Nabi Ibrahim alaihi salam kata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, engkau akan berjumpa dengan Allah pada malam ini. Umatmu adalah umat yang terakhir dan terlalu lemah dan daif, maka berdoalah untuk umatmu wahai Muhammad. Ibrahim kata, doa ke umat kamu lemah, bukan macam umat Nabi Nuh, macam umat Nabi Musa, macam umat Nabi Sulaiman. Hebat, gagah umat Nabi Sulaiman, boleh ukiak bangunan Petra, tuan-tuan. Dia ukiak macam tu ya. Tuan-tuan tanya lah, Tuan Ghazali bukan senang nak buat ni kan, nak buat plan semua, buat rumah. Umat Nabi Sulaiman, tuan-tuan pergi tengoklah. Subhanallah, hebat tuan-tuan. Satu bandar tuan-tuan, dia ukir bukit jadi bangunan hebat. Bukan biasa-biasa je. Kita boleh tengok. Orang ekologi sampai hari ni pun tak tahu cara macam mana nak buat. Boleh duduk cakap je tuan-tuan, ada sound. Tuan-tuan duduk satu tempat tu macam pakai mikrofon tuan-tuan. Tak payah pakai apa, duduk situ cakap. Teknologi dia orang hebat, luar biasa. Ini kehebatan umat terdahulu lah. Umat Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suruhlah umatmu menanam tanaman syurga. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, suruhlah umat kamu ingat, ini pesan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita semua. Wahai Muhammad, suruhlah umatmu tanam tanaman dalam syurga sebanyak-banyaknya. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik peristiwa Isra tadi, Nabi nampak orang duk tanam terus dapat hasil. Tanam dapat hasil. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, beritahu pada umat kamu, tanam tanaman dalam syurga. Duduk kat dunia ni boleh buat tanaman dalam syurga. Apa dia? Nabi Ibrahim beritahu, wahai Muhammad, suruhlah umat kamu sebut banyak-banyak la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dia sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ada riwayat yang lain bermula dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lepas tu saya tadi baca lama sikit, minta maaf tuan-tuan kan. Amal Nabi Ibrahim alaihissalam pesan ke umat Nabi, baca banyak-banyak. Hangpa duduk kat dunia ni hari-hari buat tanaman, mudah saja. Kat dalam syurga airnya tawar, tanahnya tawar. Dan dalam syurga Allah Ta'ala kurniakan tajri fil tahtihan anhar, mengalir air dalam syurga daripada emas, daripada perak, daripada asal. Asal ni tahu, madu lebah. Madu tuan-tuan kat dunia ni berapa madu kita dapat. Habis-habis kena baling dengan kayu. Madu lain lah. Madu kelulut tuan-tuan, madu lebah, masuk macam-macam madu kat dunia ni tuan-tuan, ibu-ibu kan, macam-macam madu. Tapi hati-hati dengan satu madu. Sebab lelaki ni mampu menguasai ramai. Ramai lebah-lebah tuan-tuan. Ada satu pepatah, lelaki mampu mengalahkan jutaan lebah untuk mendapatkan madu. Tapi lelaki tidak mampu mengalahkan untuk bermadu. Contohlah tuan-tuan. Ini kata-kata lah tuan-tuan. Mungkin orang lelaki yang mampu juta tu kena ketik, boleh tuan-tuan, kita dapat madu. Tapi belum tentu tak dapat madu tuan-tuan. Buat lawak sikit lah untuk orang. Sebelum kita nak mengakhiri kan, insya-Allah.
Jadi Allah Subhanahu wa taala ini pesan kepada umat Nabi, banyakkan sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tuan-tuan tak payah keluar duit, tak payah nak pergi meroyan mana-mana. Tuan-tuan duduk kat rumah, duduk sambil baring, duduk sambil nak tidur saja pun ibu-ibu dah boleh buat tanaman kat dalam syurga. Baca banyak-banyak habaq pada umat kamu, kerana umat kamu Allah Taala berikan wasi', sangat luas rahmat Allah Ta'ala, tak ada ketepian, tak ada hujung tuan-tuan rahmat Allah pada umat Nabi Muhammad. Mereka sebut saja, Allah Ta'ala dah bagi satu tanaman pada mereka, sebut lagi, Allah bagi tanaman lagi, dan tanaman itu setiap tuan-tuan sebut terus jadi pokok, dan pokoknya dah ada hasil. Tuan-tuan tak payah nak tunggu, dah ada hasil. Tuan-tuan sebut subhanallah, dah jadi pokok, subhanallah, dah ada hasil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sebut banyak-banyak tuan-tuan. Masa kita tak banyak tuan-tuan, sekejap saja kat dunia ini, tetapi amalan umat Muhammad mencemburui para nabi dan juga rasul. Hatta Nabi Musa minta pada Allah, kalau boleh aku nak jadi umat Muhammad. Nabi Isa minta pada Allah, kalau boleh, tapi dia nabi dan juga rasul, mana boleh jadi umat Muhammad. Sebab apa? Umat Muhammad adalah kemuliaan, syarafatul umat Muhammadiyah, sehingga kan di buku kemuliaan sangat banyak kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad. Subhanallah tuan-tuan. Rugi kita tak buat, kita buat bila kita dah tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi bila mana di pesan sebegitu, lalu Nabi Ibrahim kata, bagi orang yang membaca setiap kalimah ini akan ditanam sepohon pokok dalam syurga. Setelah melihat beberapa peristiwa yang lain, Nabi dah nampak, Nabi dah lihat, lalu Jibril masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan bersembahyang bersama dengan Rasulullah. Nabi SAW bersembahyang di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini tuan-tuan betul-betul sama dia sederet dengan Baitul Makkahul Al-Mukarramah, Baitullahil Haram. Satu direct. Nabi SAW nampak Baitullahil Haram. Satu direct. Saya nak buat cerdik pula tuan-tuan kan. Payah tuan-tuan lah ni nak cerita ni. Dan Allah Ta'ala yang maha kaya, maha mengetahui. Nabi SAW ni nak pergi tinggi tuan-tuan. Tingginya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala Allah kurniakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat selesai, maka di tangga yang ke-8 di sinilah disebutkan kursi. Jibril alaihi salam tak mampu dah nak naik. Tak boleh dah. Dia kata kalau aku naik lagi ya Rasulullah, habis terbakar macam tu je. Kelai je. Tuan-tuan, hebat tak manusia? Nabi SAW bawa badan tubuh yang macam ni tuan-tuan, macam kita lah kan, tubuh manusia bertemu dengan Allah Ta'ala. Malaikat Jibril kata ulama ambil hampak dia satu sayap tutup muka bumi, dua sayap habis belai, tak nampak apa bumi. Satu sayap dah tutup utara dan selatan. Sebab itu Jibril penuh. Nabi SAW nak tengok Jibril peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum Nabi nak naik ni, Nabi nak tengok Jibril sampai kat tempat lapang. Wahai Jibril, tunjukkan tubuhmu wahai Jibril. Jibril tunjukkan tubuhmu, tak nampak, gelap. Nabi tak nampak. Dongakkan kepala, subhanallah, subhanallah, setingginya tak nampak. Macam mana aku nak datang dalam bentuk tubuh aku ni? Sebab itulah Jibril datang dalam bentuk seorang lelaki. Bukan hajah, tak ada datang perempuan. Hajah tak ada lelaki. Malaikat datang pada Nabi-Nabi dulu pun tak ada perempuan, datang lelaki. Tak perempuan kacau lah tuan-tuan. Alhamdulillah min zalika. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, bila mana Nabi SAW sampai ke-8 tangganya, di sinilah disebut kursi yang berbetulan dengan dahan pokok Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW menyaksikan pelbagai keajaiban. Sangat hebat pokok ini, rantingnya dilalui ataupun ranting pokok Sidratul Muntaha ini airnya mengalir seperti sungai, betapa besar. Dan batang pohonnya tuan-tuan, kulit pohonnya berkilau-kilauan, bertukar emas permata, emas permata, emas permata.
Cantik sungguh. Subhanallah, sungai air yang tidak pernah berubah, sungai susu dan sungai arak, sungai madu lebah, buah-buah macam-macam. Sungai daripada air-air buah. Tuan-tuan nak makan tembikai, penuh tembikai. Tuan-tuan nak minum air apa? Sungai segala benda tuan-tuan. Hak yang kita fikir kat dunia ni tak terlintas di sana. Hak dunia ni hak kita boleh fikir je, di sana tidak terlintas. Qalbun tak boleh rasa. Hak rasa dunia ni dunia je. Tapi apa yang kita rasa ni takat tu je. Kalau kita lebih daripada tu, gila tu. Sebab itu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu fikir macam mana Allah Taala, tapi fikirlah apa yang Allah jadikan kepada kita di atas muka bumi ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana Allah Subhanahu wa taala bawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nampak unggas-unggas, iaitu binatang-binatang yang lalu kat Nabi, yang kecil-kecil unggas-unggas itu adalah emas permata. Binatang itu daripada emas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dan menyaksikan pula telaga baginda Nabi. Telaga apa tuan-tuan? Al-Kautsar. Dan telaga ni dikatakan riwayat ulama, kalaulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat minum seteguk saja sampai bila-bila, dia tidak akan lapar dan dia. Sebab apa? Kita umat nanti akan dihambat daripada utara dan juga selatan, berlari-lari mencari Nabi dan juga Rasul. Betapa kehausan, kelaparan, kelemasan, ibarat seperti mana matahari berada di atas sejengkal kepala. Ada yang berenang tuan-tuan dengan lautan nanah dan juga darah. Ada berenang tuan-tuan dengan peluh dan kesesaan. Ada yang berjalan dengan dada, ada yang berjalan dengan macam mana yang jalan tuan-tuan? Kepala kat bawah, kaki di atas. Macam-macam jalan. Yang bogel tak kira siapa orang tuan-tuan. Bogel kalau harian tak ada apa pakaian tuan jalan. Masa tu tuan-tuan lalulah siapa pun tuan-tuan tak kisah lah. Kok lalu Pak Haji macam kenal. Tak ada. Aja. Tak ada tuan-tuan. Semua tuan-tuan duk fikir diri sendiri, apa amalan aku buat dia, apa dia amalan aku buat dia. Apa dia aku nak sembuh Allah, apa dia ni. Duk cari tu. Setiap daripada saat kita sadar sampailah kita mati, kita cari apa amalan aku buat ni, apa amalan aku buat ni. Duk fikir tu. Dan kita dah tahu dah tempat kita kat mana. Hanya hadrat Allah, hanya rahmat Allah Ta'ala saja yang tolong kita waktu tu. Ada orang yang boleh tolong. Nabi kata aku pun tak boleh tolong kamu. Nabi pun kata aku pun tak boleh tolong. Tetapi betapa kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kat Sirat, Allah perintahkan Muhammad masuk dalam surga bersama dengan orang mukmin yang lain. Nabi tunggu umatnya satu persatu bersiap. Tunggu tuan-tuan saudara. Nak bagi doa kepada kita. Itu yang Allah Taala berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu doa, satu peluang kepada setiap kita. Malu kita tuan-tuan, Isra Mi'raj kita tak berselawat kat Nabi. Malu tuan-tuan, solat kita masih lagi kita culas. Malu kita kat Rasulullah, solat lagi kita tak solat, ada waktu lagi kita tinggal. Waktu ini tuan-tuan, masa yang ada, kalaulah kita tertinggal, bertaubatlah kita pada Allah. Kita mohon ampun pada Allah, solatlah qada tuan-tuan, qadalah solat-solat yang kita tinggal dahulu. Zuhur buatlah tuan-tuan 4 rakaat sebelum tu 4, dah solat zuhur 4, lepas tu 4 lagi tuan-tuan, qadaklah solat-solat yang terdahulu. Kerana mereka yang meninggalkan solat, Nabi kata mereka ini tergolong dalam golongan fasik. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, kita ada kesempatan, diberikan masa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan ini, maka bertaubatlah kita, jangan tinggal hadiah yang Nabi susah payah daripada cerita tadi.
payahnya Nabi, macam-macam ngerinya Nabi, susah payah Nabi SAW nak dapat hadiah, nak cerita sampai kita duk buat hari ni, kita duk tolak, duk buat rasa tak penting, maka betapa rugilah kita. Dan sampai tangga yang ke-10 baginda Nabi SAW sampai di Hadratul Qudus dan Hadrat Rabbul A'rab, lalu dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala baginda, dengan mata kepala baginda, bukan mimpi. Mata dan kepala tubuh badan Nabi SAW. Lihat Allah Subhanahu wa taala macam mana Allah Subhanahu wa taala kuasa. Tu Allah sebut awal-awal lagi, subhanallah, maha suci. Maha suci kami. Maknanya kita faham itu segala benda yang kita fikir ni semua kotor. Apa yang kita fikir terlintas ni, duk bayang tu semua tak kena. Terserah yang tu sebaik-baik. Lalu bila mana Allah Subhanahu wa taala ambil mafhumnya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala panggil nama ya Muhammad. Allah sebut ya Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam balas balik labbaika. Sebab tu kita sebut di muka labbaik Allahumma labbaik. Kami menyeru seruanmu, kami terima seruanmu, panggilanmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata pada Muhammad, ya Muhammad, angkatlah kepalamu dan berdoalah kepada kami, maka kami akan berkenan. Allah minta Muhammad berdoa kepada aku, akan berkenankan. Faqala rabbukum astajib lakum. Tadi saya sebut Muhammad, doalah kepada aku, maka aku akan perkenankan. Maka doa ni tuan-tuan, sebelum tuan-tuan nak doa, tuan-tuan baca ayat. Apa yang tuan-tuan baca, apa yang tuan-tuan ni kata guru kami, sebelum nak doa minta Allah baca ayat. Dengan sabit peristiwa Isra wal Mi'raj ni, Allah perkenankan doa sekecil mana doa-doa ibu, sebesar mana hajat si ayah, semua yang kita hajati Allah akan perkenankan. Mudah-mudahan amin. Allah Subhanahu wa taala sebut doalah Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa. Apa dalam maksud doa itu? Dengan maksudnya dalam bahasa Melayu saya bacakan kepada tuan-tuan. Ya Rabb, engkau telah ambil Ibrahim sebagai khalil dan engkau berikan dia kerajaan yang besar. Engkau berkata-kata dengan Musa, engkau berikan Daud kerajaan yang besar dan dapat melembutkan besi. Engkau kurniakan kerajaan kepada Sulaiman yang tidak engkau kurniakan kepada siapa pun, dan memudahkan Sulaiman menguasai jin, manusia, syaitan dan angin. Engkau ajarkan Isa Taurat dan Injil, dan izinmu ya Allah, dia dapat menyembuhkan orang yang buta, orang yang sufaf, yang menghidupkan orang yang mati. Engkau lindungi dia dan ibunya daripada syaitan. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nama-nama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebut Nabi tak lupa. Ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sebab itulah khatimun anbiya wal mursalin. Kita ni tuan-tuan dah jadi nombor 1 tuan-tuan, takkan nak ingat lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lupa umat dia. Nabi tak lupa Nabi dan juga Rasul yang. Sebab itu Nabi dan juga Rasul yang lain duduk dalam liwa'ul hamdi. Jika mana di mahsyar nanti Nabi pegang liwa' al-hamdi, semua Nabi dan juga Rasul duduk di bawah liwa' al-hamdi al-Muhammadi. Nabi Muhammad, Nabi lah khatimul anbiya. Dialah ketua kepada Nabi dan juga Rasul. Nabi tak lupa. Sebut nama-nama Nabi terdahulu, sebut kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan, kebesaran-kebesaran Allah kepada Subhanallah. Selesai munajat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa menemui Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian menyuruh Rasulullah merayu kepada Allah. Disependekkan cerita.
Bila mana Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada Nabi Muhammad, aku perintahkan kepada kamu mendirikan solat 50 waktu. Bagaimana tuan-tuan tahu? Kata riwayat ulama, kata Nabi SAW jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, umat kamu lemah, umat kamu tak mampu nak buat 50 waktu ni tuan-tuan. Kalau dikira penggaji tuan-tuan, 50 waktu tuan-tuan, 2 minit tuan-tuan solat, 2 minit tuan-tuan solat, tuan-tuan nak buat apa? Makan tak sempat, apa tak sempat, pakai baju tak sempat. Hak lah ni 5 waktu pun tuan-tuan, macam-macam tuan-tuan berlaku kat kita. Macam-macam rena, macam-macam fatwa, macam-macam fatwa sendiri boleh buat. Alhamdulillah. Jadi subhanallah, Nabi Musa minta kepada Muhammad, wahai Nabi Allah Muhammad, Nabi Muhammad telah mendapat satu gelaran daripada Allah, Habibullah ketika itu. Nabi dapat gelaran. Dah lah dimuliakan Allah, dapat hadiah yang besar, dapat satu gelaran Habibullah. Ketika mana? Ketika bertemu dengan Allah. Allah panggil dengan hamba, abd dalam Al-Quran. Tapi Allah sebut, anta Habibullah, kamu adalah Habibullah. Wa Ibrahim Khalilullah, Ibrahim adalah kasih aku, tapi panggilannya adalah Khalilullah. Mulia tak mulia? Mulia bagi Nabi. Seperti mana? Tuan Nabi Ibrahim alaihissalam. Habib kekasih tuan-tuan, lagi kasih Allah Taala pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perasaan kasih Allah kepada Nabi, dengan hadrat Allah, dengan kasihnya Allah, dengan cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak bertemu Allah Subhanahu wa taala, nak minta kurang, Allah bagi banyak ni. Nak minta kurang rasa malu. Kata ulama pengkaji dikatakan 5, ada kata 10 kurang daripada 50 turun 40, ada turun 30, ada turun 20 sampailah 10 sehingga sampai 5. Ada kata ulama 5 an berulang kali naik hingga an turun naik turun mai an bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala berulang kali sehinggalah sampai 5. Dan Allah Subhanahu wa taala kata, wahai Muhammad, sungguh pun hanya 5 waktu dikurniakan, tetapi syariat ini pahalanya seumpama 50 waktu yang aku berikan kepada kamu semenjak Allah. Maknanya apa tuan-tuan? 5 waktu yang kita solat ni, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ni tuan-tuan, pahala dia seperti 50 waktu Allah Ta'ala tetapkan kepada Nabi Muhammad. Faham tak tuan-tuan? Pahala dia, Allahu Akbar, tak kurang walaupun seinci. Sebab itulah solat yang kita tinggal tidak akan sama dengan solat yang kita badalkan. Kita tinggal subuh tadi, kita solatlah banyak mana pun untuk subuh tu, takkan sama. Cuma dapat meleraikan hati kita. Waktu tu telah berlalu. Sebab itu juga Ramadan pun sama. Tuan-tuan bergantilah tuan-tuan dengan 1000 kali ganti Ramadan, takkan sama tuan-tuan tinggal 2 hari Ramadan dengan tuan-tuan buat balik ganti. Qada boleh tuan-tuan, dapatlah pahala. Tapi sama ke tidak? Tak sama. Masa waktu keberkatan, rahmat, kasih dan sayang Allah pada waktu dan ketika itu tidak akan sama. Kita dapat nilai lain. Sebab itu tuan-tuan, cukup saya rasa kot. Mudah-mudahan rasa cinta kita nak buat amal soleh ni, nak teruskan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tak ada manusia ke atas muka bumi, tak ada lelaki, tak ada perempuan yang paling banyak sekali yang tinggalkan mesej pesanan. Tak ada suami yang paling sayang daripada muda kenal sayang, cinta, kasih, sayang. Telefon ni tak lekang kat telinga dulu, zaman dulu tak ada telefon guna apa. Bedak saja tuan-tuan, bubuh tulis, bubuh bedak tuan. Bedak pun habis, surat pun hilang. Punya kasih dan sayang, sayang, cinta. Macam-macam tulis kasihnya suami, sayangnya isteri, dan berkahwin. Tak ada lelaki, tak ada isteri tuan-tuan. Pesanan yang paling banyak seperti mana pesanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan umat dia tak sempat nak baca pesanan-pesanan. Sempat tak kita baca tuan-tuan? Berapa hadis yang kita baca? Sebab tu macam mana kita nak kasih kat Nabi? Kalaulah kita kasih kat isteri kita, hari-hari dia bagi pesan kat kita. Abang, makan awal dah.
Kita mau kasih, abang jangan makan cabai, lagi sakit perut. Tambah kasih. Tapi hadis Nabi apa yang kita baca. Sebab itu kita duk tanya dia kita, macam mana nak kasih Nabi ni? Macam mana nak cerita Nabi? Pesanan Nabi pun kita tak belek baca, tak ambil pengajaran, tak belek baca. Hadis Bukhari pun kita tak pernah buka. Ratusan ribu hadis Nabi, berapa hadis saja? Hadis 40 pun Al-Imam An-Nawawi yang 40 hadis tu pun tak habis baca. Macam mana kita nak kasih pada Nabi? Mudah-mudahan andai saat ini diri saya tuan-tuan, bukan tuan-tuan dengar ni, tuan-tuan ambil lah, tapi untuk saya diri tuan-tuan, saya nasihat untuk diri saya, setiap kata perkataan tu untuk diri saya. Kalau tuan-tuan ambil itu kebaikan tuan-tuan, amalan dengan baik, yang baik ambillah tuan-tuan, yang buruk buang tuan-tuan, yang salah jangan terima, ambil yang sahih, yang benar sahaja tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jangan tuan-tuan abaikan hadis Nabi, jangan abaikan Al-Quran. Dua perkara yang aku tinggal, depa takkan sesat selama-lamanya. Apa dia tuan-tuan? Al-Quran dan sunnah aku, itu hadis Nabi SAW. Itulah pesan Allah dan juga sabda Nabi SAW. Sebab itu saya terketuk dengan kata-kata ini. Banyak orang bagi nasihat, tapi nasihat Nabi yang paling banyak kita tak pernah belek dan baca. Banyak kita mendapat renungan, tetapi berapa banyak renungan yang Nabi tunjukkan dalam hadis-hadisnya kita tak ambil. Berapa macam ibrah dan kisah yang berada dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi, tak ada pun satu kisah kita sempat cerita pada anak-anak kita dan isteri kita berkenaan dengan Nabi SAW. Hari ini kerana apa jadi sebegitu? Kerana dunia fitnah kepada kita, merasakan hal akhirat ini susah. Hal dunia ini senang, hal akhirat nak kenal Nabi ni susah. Nak kenal, nak faham hadis ni susah. Allah Subhanahu wa taala hudan linnas. Allah Taala berikan hidayah kepada kita. Wa ma arsalna, dan Allah Taala turunkan kepada kita semua menjadikan apa tuan-tuan? Huda, petunjuk. Jadilah petunjuk ini tuan-tuan, dah Allah berikan keimanan kepada kita. Cubalah tuan-tuan, daripada saat ini kita telah mengambil satu ibrah yang besar. Solat tuan-tuan, zikir tuan-tuan, perjalanan Nabi SAW penuh dengan ibrah dan juga cabaran. Maka jangan kita biarkan amalan kita setakat ini sahaja. Ayo kita penuhkan surau kita, surau untuk kali ini. Ayo kita penuhkan masjid kita, Masjid Jami' An-Nur, masjid-masjid surau kita. Ajak anak-anak kita buat aktiviti yang macam ni, penuh macam ni, kita sonok kan. Subhanallah gembiranya, subhanallah betapa Nabi SAW sangat gembira tuan-tuan, sangat seronok melihat umat yang menceritakan kisah-kisahnya. Bukan tuan-tuan nak perlu nak panggil orang-orang hebat bercerita. Tuan-tuan ambil sirah Nabi, banyak terjemahan-terjemahan yang sahih. Pergi Jabatan Mufti beli satu terjemahan, baca tuan-tuan, tak ada masalah. Lepas maghrib tu guru tak ada, sebulan 2 kali ada imam, ambil buka satu baca tuan-tuan, sama-sama baca 5 minit, tak perlu lama-lama. Kod lama kan penat. Macam saya ceramah kat 2 jam, penat ni dengar ni. Boleh 10 minit, 5 minit, jadilah tuan-tuan. Alhamdulillah dapat tuan-tuan baca tadabbur. Jangan kita biarkan lekang di rak-rak. Jangan kita biarkan ia hanya dibaca oleh anai-anai dan juga semut. Kita bersemut tuan-tuan. Sampai bila nak bersemut tuan-tuan, biarkan kita sehingga mereput. Nauzubillah min zalik. Jangan biarkan kita sebegitu. Jangan kita dibuai dengan Allah sebut Al-Ha, kamu telah mimpi. Jom sedar. Mari kita sedar Pak Long. Mari kita sedar ayah-ayah dan diri saya, tepuk diri. Sedarlah muka ni, sedarlah kita ni tuan-tuan. Kita kena sedar sekarang. Jangan sedar waktu kita di mahsyar. Jangan nak sedar waktu kita berada di liang lahat. Maka waktu tu Allah sebut, hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Sedangkan hampa dah tahu dah cerita ni, hampa dah tahu dah apa yang aku ceritakan kepada kamu. Allah ulang lagi kali yang kedua.
Summa kalla sawfa ta'lamun. Sedangkan apa yang aku bagi tahu kat apa ni, apa dah tahu dah. Tu Allah Taala kena tuan-tuan dalam surah At-Takasur tuan. Buka tuan-tuan, kita baca. Mudah-mudahan memberi intipati pada kita, kesedaran pada diri saya yang menyampaikan, anak muda dan juga tuan-tuan dan juga ayah-ayah, ibu-ibu. Saya minta ampun, minta maaf mengambil masa tuan-tuan yang sangat lama ini. Sebelum 10 selesai tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusi dan juga jawatan kuasa surau untuk kali, ada juga ibu-ibu, ayah-ayah yang memberi kebenaran, yang mengajak saya ke tempat tuan-tuan. Mudah-mudahan kita mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dibangunkan kelak di mahsyar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan sahabat ridwanullah alaihi ajma'in, bersama dengan kekasih-kekasih Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama mukminin mukminat al ahya wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim ya karim. Jazallah, jom sama-sama sebut, jazallahu anna sayyidana, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan ibu-ibu masuk dalam syurga, sekiranya ayah-ayah masuk dalam syurga, waktu itu nanti saya tuan-tuan tengok dalam syurga tak jumpa wajah saya tuan-tuan, tapi ingat ada satu saat daripada pukul 8 sampai pukul 10 tuan-tuan, dia duk beletak kat kami ni tuan-tuan. Allahu akbar, cari Ustaz Said ni, Said Mazlan, hak muda tu, hak comel tu, tak nampak dalam syurga. Ya Allah, tolonglah masuk dia dalam syurga. Dan kita sama-sama ibu-ibu yang ada dalam majlis Isra wal Mi'raj ini, sekiranya kita berada dalam syurga nanti, Allah izin kita dimasukkan dalam syurga tanpa hisab. Kalaulah Allah kurniakan kepada kita dimasukkan anak kita, isteri kita, suami kita dalam syurga, dan kita saling mengenali, kenal wajah-wajah kita sekarang ini, mungkin tak tahu nama, tapi ingat wajah tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan, ajaklah mereka, sebutlah ya Allah, masukkanlah mereka ya Allah dalam syurga bersama dengan kami. Kita tak tahu tuan-tuan sahabat-sahabat mana yang beruntung di dunia dan juga akhirat. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani ma'i fi jannah. Nabi kata, barang siapa yang kasih, barang siapa yang sayang, barang siapa yang rindu kepada aku, maka dia akan bersama dengan aku dalam syurga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.